Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini ialah mendarab dan membahagi pecahan bagi pecahan asas. Baik, sebelum kita memulakan, kita kena kenal pasti dahulu pengangka dan penyebut dalam pecahan. Okey. Baik, contoh di sini kita ada 5 petak yang sama besar. Kemudian kita lorekkan 2 petak. Okey, jadi 2 yang dilorikkan itu kita letakkan di bahagian atas. Manakala untuk bahagian bawah, kita mesti kira ke semua petak. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, sama ada petak yang berlorik ataupun yang tidak berlorik. Kita kena kira ke semuanya. Dan jadi kita tahu semuanya petak ada 5 dan kita tuliskan 5 di bawah. Baik, 2 yang di atas tadilah yang dikenali sebagai pengangka. Dan 5 di bawah tadi dikenali sebagai penyebut. Okey, murid-murid boleh baca nota di sini ya. Bahagian berlorik adalah pengangka atas, nampak atas merujuk nombor di atas, dan keseluruhan bahagian adalah penyebut, iaitu di bahagian bawah. Okey, baik, dah tahu apa pengangka dan penyebut ya murid-murid. Baik, seterusnya kita lihat pada carta sifil berikut. Okey, permudahkan pecahan atau kecilkan pecahan. Sama saja, permudahkan dan kecilkan pecahan itu adalah sama ya. Baik. Apa gunanya permudahkan pecahan ya? Sangat-sangat penting ya murid-murid. Bagi tajuk pecahan kita perlu mahir betul-betul. Okey, murid-murid mesti hafal sifir. Bila murid-murid hafal sifir, murid-murid akan rasa mudah saja untuk nak kecil dan ataupun memudahkan pecahan ni. Okey. Baik, kita tengok contoh ya. Okey, contoh yang pertama, anda diberi soalan 2/8 darab 1/3. Okey, tengok sini langkah 1. Ini adalah soalan. Perhatikan jika ada mana-mana pecahan yang boleh kita permudahkan. Baik, kita lihat sini 2/8 darab 1/3. Kita tengok 2/8 dahulu. Okey, kita rujuk dalam carta sifir kita tadi. Okey, kita bermula daripada sifir yang besar ya, 12. Okey, ada tak jawapan dalam sifir 12 ini nombor 2 dan nombor 8? Okey, kalau kita tengok 1 darab 12 pun sudah 12. Jadi adakah kemungkinan kita jumpa 2 dan 8 dalam sifir 12? Mustahil ya murid-murid, kerana 2 dan 8. Mustahil kerana 2 dan 8 itu adalah kecil daripada 12. Okey, kita tengok pula dalam sifir 11. Pun mustahil juga untuk kita jumpa jawapan 2 dan 8. Begitu juga 10, 9. Untuk sifir 8, kita jumpa nombor 8. Tetapi ada tak sifir 2? Ada tak jawapan 2? Tidak mungkin ya, mustahil ya, kerana 2 kurang daripada 8. Jadi kita tengok dalam sifir 7 pun mustahil, 6 pun tidak ada, 5 pun tidak ada jawapan 2 dan 8. Untuk sifir 4 ada jawapan 8 tetapi tidak ada jawapan 2. Kerana apa? Kerana 2 kecil daripada 4. Tak mungkin awak jumpa jawapan dalam sifir 4, 2. Baik, tengok pada sifir 3 pun tidak ada 2 dan 8. Tetapi untuk nombor 2, untuk sifir 2, kita jumpa 2 dan 8. Iaitu 2 itu kedudukannya 1, yang bermaksud 1 darab 2, 2. Dan 8 itu pada kedudukan yang keempat. Bermaksud 4 darab 2, 8. Jadi 2 itu tadi murid-murid boleh kita kecilkan menjadi 1. Dan 8 boleh kita kecilkan menjadi 4. Itu maksud dia. Baik, kita tengok balik sini ya tadi ya. Baik, sebab tu cikgu potongkan 2. Cikgu letakkan 1. Sebab dia duduk pada kedudukan 1 tadi. Dan cikgu potongkan 8. Cikgu letakkan 4 di situ. Okey, baik, kemudian kita darab balik semula dengan 1/3 tadi. Sama saja, 1/3 kita salin semula. Okey, kemudian murid-murid nampak jawapan 2/8 tadi telah menjadi 1/4 kerana kita telah kecilkan dia menjadi 1/4. Jadi mudah saja murid-murid untuk langkah di sini. Kita cuma perlu darab pengangka dengan pengangka dan darab penyebut dengan penyebut. Okey, untuk langkah 2 tadi seperti yang cikgu terangkan, murid-murid boleh baca sendiri ya. Baik, cara mendarab pengangka dengan pengangka, apa maksud dia? Ni, yang atas ni, nombor pengangka ni. Darab dengan yang atas ni. Dua-dua ni pengangka. Jadi 1 darab 1 akan dapat 1. Dan 4 penyebut darab penyebut, maksudnya bawah darab bawah ni. 4 darab 3 akan dapat 12. Okey, adakah kita sudah siap murid-murid? Belum pasti lagi murid-murid. Langkah 4. Tengok ya, perhatikan sekali lagi jawapan. Jika boleh permudahkan, wajib permudahkan.
rujuk sifir murid-murid ya. Okey, kita tengok pada sifir tadi. Okey, sifir 12 ada 12 tetapi tidak mungkin ada 1. Okey, begitu juga sifir 11, 10, 9 di dalamnya tidak ada 1 dan 12. Tidak ada jawapan 1 dan 12. Sifir 8 tidak ada jawapan 1 dan 12. Sifir 7 tidak ada jawapan 1 dan 12. Sehinggalah sifir 2 pun tidak ada jawapan 1 dan 12. Dalam sifir 2, 3 dan 4 kita cuma jumpa 12 tetapi kita tidak jumpa 1 sebagai jawapan. Murid maklum ya, 1 dan 12 itu mesti ada dalam satu sifir yang sama. Okey. Jadi dalam sifir 2 pun tidak ada, sifir 3 dan sampai sifir 12 tidak ada jawapan 1 dan 12. Jadi itulah yang paling kecil, tidak boleh lagi dipermudahkan ya murid-murid. Jadi jawapan kita berhenti pada 1 dan 12. Okey murid-murid, cikgu tunjuk satu lagi contoh. Okey, yang ini 2/3 darab 5/10. Okey, baik, 2/3 kita tengok boleh kecilkan atau tidak. Okey, 2/3 kalau murid-murid tengok daripada sifir 12 hingga sifir 2, murid-murid tidak jumpa dalam mana-mana jawapan sifir-sifir tersebut 2 dan 3. Jadi itulah yang paling kecil. Kita tidak boleh kecilkan lagi. Sebaliknya 5 dan 10, mari kita cek murid-murid. Tengok dalam sifir ini 5 dan 10, cari dalam 12 tidak mungkin ada 5 dan 10. Sifir 11 pun tidak mungkin. Sifir 10 cuma ada 10 tetapi tidak ada 5. Sifir 9 tidak ada 5 dan 10 jawapannya. Sifir 8 tidak ada 5 dan 10. Sifir 7 pun tidak ada. 6 pun tidak ada. Tetapi sifir 5 ada jawapan 5 dan 10. Nampak? Kedua-dua nombor itu ada dalam sifir yang sama. Jadi 5, cikgu bawakan sifir 5 ke sini supaya mudah untuk murid-murid lihat. Okey, tengok murid-murid, dalam sifir 5 ada 5 dan 10. Nampak ya? Baik, 5 itu pada kedudukan 1 dan 10 itu pada kedudukan 2. Jadi murid-murid, kita boleh potong 5, letakkan 1 sebab dia duduk pada kedudukan 1 dan potong 10 dan letakkan 2 kerana dia duduk pada kedudukan kedua. Jadi murid-murid, untuk soalan begini, elok kita buat langkah-langkah contoh ni soalan, kita buat di bawah, di bawah, di bawah supaya mudah kita nampak apa yang kita nak tulis pada seterusnya. Okey, pada langkah seterusnya macam yang ni. Okey, selepas kita dah permudahkan tadi, apa kita nak tulis pada langkah seterusnya? Kita salin balik sama dengan, kita salin balik 2/3 kerana dia tidak berubah. Kita salin balik simbol darab. Tetapi 5 dan 10 kita tadi telah dikecilkan nombornya kepada 1/2. Jadi kita tulis 1/2 ya murid-murid. Jangan pelik pula murid-murid ya, macam mana 5/10 boleh hilang. Itu kerana kita telah permudahkan dia. Baik, seterusnya sampai di sini apa langkah kita murid-murid? Kita cuma perlu darabkan saja pengangka dengan pengangka. Jadi 2 darab 1 menjadi 2. Manakala penyebut darabkan dengan penyebut ya murid-murid. 3 darabkan dengan 2. Kita akan mendapat jawapan 6. Jadi kita dapat 2/6. Adakah jawapan kita sudah siap murid-murid? Belum lagi. Ingat tak? Kita perlu cek, periksa sama ada dia boleh dipermudahkan ataupun tidak. Jadi 2 dan 6 seperti cikgu dah ajar tadi, permudahkan. Murid-murid pun agaknya dah tahu ya. Harap-harap dah tahu cara permudahkan. Nak cari macam mana. Okey, cari 2 dan 6 bermula daripada sifir 12 hingga ke sifir 2. Okey, murid-murid akan jumpa 2 dan 6 hanya berada pada sifir 2. Jadi kita gunakan sifir 2 untuk permudahkan pecahan 2/6. Okey, 2 itu duduk pada kedudukan 1 dan 6 duduk pada kedudukan 3. Jadi sebab itu cikgu potong 2, cikgu letakkan 1 di sini ya, cikgu bawakan sifir 2 di sini ya. Nampak 2 dan 6 ada dalam sifir 2. 2 pada kedudukan 1 sebab tu cikgu potong 2, cikgu kecilkan dia menjadi 1 dan cikgu untuk 6 pula duduk pada kedudukan ketiga, cikgu potong 6 dan cikgu kecilkan dia menjadi 3. Baik, penting murid-murid mempermudahkan jawapan ini kerana sekiranya soalan itu jawapan penuhnya 2 dan murid-murid hanya berikan jawapan 2/6, maka murid-murid cuma dapat peroleh 1 markah saja. Rugi murid-murid ya. Kalau murid-murid permudahkan menjadi 1/3, murid-murid akan dapat jawapan penuh. Akan dapat markah penuh iaitu 2. Okey, kemudian murid-murid akan berisiko ketika murid-murid menjawab soalan objektif. Kerana dalam soalan objektif, katalah murid-murid dapat jawapan 2/6 tetapi A, B, C, D tidak memberi jawapan 2/6. Jadi murid-murid pelik. Mungkin murid-murid rasa murid-murid salah kira dan membuang masa untuk mengira semula. Sebaliknya, sebenarnya murid-murid hanya perlu permudahkan saja. Okey? Baik, hati-hati murid-murid ya.
Okey, seterusnya kita buat contoh untuk membahagi pecahan. Okey, 1/2 bahagi dengan 4/8. Okey, apa langkah pertama tadi? Sama sahaja murid-murid. Kita pergi sini dulu ya. Sini dulu ya. Okey, 6/9 bahagi 1/2. Baik, langkah pertama, ini adalah soalannya. Diperhatikan mana-mana pecahan yang boleh kita permudahkan. Okey, kita tengok 6 dan 9. Kalau kita tengok 6 dan 9, murid-murid pun dah tahu tadi cara nak cari ya, cari 6 dan 9 dalam mana-mana sifir. Okey, murid-murid akan jumpa 6 dan 9 duduk dalam sifir 3. Jadi kita permudahkan guna sifir 3 murid-murid ya. Baik, 6 itu dia duduk pada kedudukan yang kedua, manakala 9 duduk pada kedudukan ketiga. Jadi sebab itu cikgu potongkan 6, cikgu letakkan 2 dan cikgu potongkan 3. Potongkan 9 dan cikgu letakkan 3 ya murid-murid. Baik, seterusnya murid-murid, simbol bahagi ya, kita tidak boleh membahagi pecahan murid-murid ya. Jadi kita perlu tukarkan bahagi menjadi darab. Okey, bahagi mesti menjadi darab. Okey, jadi kita tukarkan bahagi menjadi darab. Okey, yang ni tadi kita salin semula, ini dia dah kecil ya. Daripada 6 dah menjadi 2, 9 sudah menjadi 3. Okey, kita bahagi, kita tukar menjadi darab. Selepas itu langkah ketiga apa dia murid? Terbalikkan pecahan yang selepas daripada simbol bahagi ini, kita terbalikkan. Okey, 1/2 itu menjadi 2/1. Nampak? 2 tadi dia kat sini, dia duduk dekat bawah. Bila kita balikkan, dia dah duduk atas. 1 dah duduk dekat bawah. Okey. Kemudian sampai langkah sini senang saja murid-murid, kita cuma darabkan atas dengan atas ya, pengangka dengan pengangka dan darab penyebut dengan penyebut. Baik. Jadi 2 darab 2, kita akan dapat jawapan 4 dan 3 darab 1 akan menjadi jawapan 3. Jadi kita dapat pecahan tak wajar murid-murid di sini ya. Baik. Seterusnya murid-murid, contoh lagi untuk bagi pecahan. Baik, 1/2 bahagi 4/8. Okey, murid-murid dah mahir dah, insya-Allah dah mahir ya cara mempermudahkan pecahan. Okey, langkah pertama kita permudahkan mana-mana pecahan yang boleh dipermudahkan. Okey, 1/2 kita tidak boleh dah permudahkan kalau kita cek daripada catatan sifir. Sebaliknya 4/8 kita akan jumpa dia dalam sifir 4. Cikgu bawakan di sini sifir 4. Okey, 4 itu kedudukannya berapa murid-murid? Kedudukannya 1. Jadi kita potong. Okey, maaf murid-murid. Okey, cikgu buat langkah tukarkan bahagi dulu ya. Okey, simbol bahagi cikgu tukarkan menjadi darab. Okey, selepas cikgu tukar menjadi darab, apa langkah seterusnya murid-murid? Kita kena terbalikkan pecahan yang selepas daripada simbol bahagi tadi. Okey, jadi dia menjadi 8/4 selepas kita balikkan ya. Baik, di sini baru kita potong ya. Nampak? Okey, 8 itu kedudukannya 2, sebab tu cikgu potong 8, cikgu letakkan 2 dan cikgu potong 4, cikgu letakkan 1. Okey, jadi sampai sini dah mudah murid-murid. Murid-murid cuma perlu darab saja atas dengan atas ya, pengangka dengan pengangka dan darab bawah dengan bawah, penyebut dengan penyebut. Jadi 1 darab 2 samaan dengan 2, 2 darab 1 samaan dengan 2 juga. Jadi 2/2 okey adalah duduk dalam sifir 2 di mana kedudukannya 1, sama saja. Okey ya. Jadi 1 bagi 1, 1/1 sama dengan 1 besar. Kita tulis sebagai 1 besar. Apabila penyebut dan pengangka sama, kita tulis dia sebagai 1 besar. Kenapa? Kerana pecahan juga adalah bahagi murid-murid. 2 bahagi 2 sama dengan 1. 1 bagi 1 pun 1. Jadi jawapannya ialah 1. Kita tulis begini murid-murid ya. Baik. Seterusnya murid-murid, inilah soalan kita pada hari ini. Murid-murid boleh tulis nombor soalan dan juga jawapan dan tunjukkan jalan kira jika perlu. Jalan kira tu contohnya, contoh kalau darab tadi, mesti tulis langkah-langkah ni ya. Langkah-langkah macam ni, langkah-langkah macam murid potong, potong nombor, permudahkan, sama dengan sehinggalah dapat jawapannya murid-murid ya. Untuk simbol bahagi, ini langkah-langkahnya murid-murid ya. Okey. Baik, sekian murid-murid. Itu saja. Selepas murid-murid dah siap jawapan, bolehlah hantar kepada cikgu ya. Terima kasih. Assalamualaikum.